استووا اعتدلوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Irfan. Satu hari satu perkongsian umrah. Hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan wajib umrah, iaitu pantang larang ihram. Pantang larang ihram ini terdapat 13 pantang larang ihram. Kalau jemaah dah berniat umrah, maka secara tidak langsung 13 pantang larang ihram ini akan terpalit kepada jemaah-jemaah. Kalau jemaah terlanggar ataupun aksiden lah, antara salah satu daripada 13 ini, maka umrah masih sah lagi, tetapi perlu membayar dam. Daripada 13 pantang larang ihram ini, kita bahagikan kepada 3. Sebab apa? Sebab ada yang terpalit kepada lelaki sahaja, ada yang kepada wanita sahaja, dan ada kepada lelaki dan wanita. Jom tonton video ini sampai habis. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita bersama. Saya sebutkan dulu, larangan hanya bagi lelaki sahaja. Yang pertama adalah bagi lelaki tidak boleh menutup kepala. Macam pakai yang saya pakai tutup kepala ni, tidak boleh. Tutup dengan kain ihram tidak boleh. Pakai kopiah pun tidak dibolehkan ketika mana di dalam ihram. Kemudian yang kedua, iaitu tidak boleh lelaki untuk memakai pakaian bersarung dan bercantum, ataupun dengan lebih mudahnya kata berjahit dan bercantum. Maka perkara ini tidak boleh dilakukan ketika mana di dalam ihram, iaitu contoh, pakai baju tidak dibenarkan, memakai seluar dalam pun tidak dibolehkan bagi lelaki. Kemudian seterusnya, ini satu saja untuk wanita. Bagi wanita ketika mana di dalam ihram tidak boleh untuk menutup muka, iaitu pakai purdah ke, pakai mask ke, tidak dibolehkan ketika mana di dalam ihram. Dan seterusnya ada lagi 10 lagi. 10 ini terpalit kepada lelaki dan wanita. Yang pertama adalah tidak boleh memakai sarung tangan. Gloves tu tidak boleh dipakai bagi lelaki dan wanita ketika mana di dalam ihram umrah. Kemudian yang kedua, tidak boleh memakai minyak rambut. Apa saja minyak rambut ketika mana di dalam ihram tidak dibolehkan. Yang ketiga, tidak boleh mencabut rambut. Tidak kira cabut rambut ni, kalau kita sengaja ke tak sengaja ke, tidak dibolehkan. Yang keempat adalah tidak boleh untuk mengerat kuku. Ni tak kira kerat kuku ni kita terbuat pun tidak dibolehkan. Makanya dia perlu membayar dam kalau kita terbuat ataupun sengaja lagilah, kena bayar dam. Kemudian yang kelima, pastikan tidak boleh memakai wangi-wangian. Sebelum niat boleh, tapi ni terpalit ketika kita dah berniat umrah. Maka tidak boleh sama sekali kita memakai wangian pada pakaian ataupun badan kita. Yang keenam, kita tidak boleh untuk menebang apa-apa jenis tumbuhan yang berada di tanah haram. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh kita memburu binatang yang mana binatang ini adalah binatang buruan. Contoh macam burung merpati. Kena diingat, kalau burung merpati kita membunuh, maka kena bayar dam yang besar sebenarnya, ya. Kemudian yang ke-8, tidak boleh melakukan mukadimah persetubuhan dengan isteri kita. Mukadimah pun tidak dibolehkan. Ia merupakan larangan di dalam ihram. Sebab tu kena hati-hati ketika mana kita pergi bersama dengan isteri kita. Kena hati-hati betul-betul supaya tidak berlakunya mukadimah persetubuhan ini. Kemudian yang ke-9, iaitu tidak boleh melakukan persetubuhan. Kena diingat, kalau sesiapa yang terlanggar melakukan persetubuhan di dalam ihram, damnya teramat-amat besar. Hati-hati benda ni. Kemudian yang terakhir sekali adalah tidak boleh menjadi saksi bagi pernikahan. Jadi
Inilah 13 pantang larang ihram yang mana tempoh waktunya adalah daripada kita berniat umrah sampailah kita bertahallul. Lepas kita dah bertahallul, maka secara automatik larangan-larangan ihram ini tidak terpalit kepada kita. Jadi bermanfaat tak video ini? Kalau bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita bersama. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.